والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Sambung kita baca balik yang Faqudratun tu untuk ulangan baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahima bihi ta'allaqat. Faqudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahima bihi ta'allaqat. Faqudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahi ma bihi ta'allaqat. Wa wahdatan awjib laha wa mislu zi iradatun wal ilmu lakin ammadhi. Wa wahdatan awjib laha wa mislu zi iradatun wal ilmu lakin ammadhi. ووحدة أوجب لها ومثل ذي إرادة والعلم لكن عما ذي. وعما أيضا واجبا والممتنع ومثل ذا كلامه فلنتبع. وعما أيضا واجبا والممتنع ومثل ذا كلامه فلنتبع. وعما أيضا واجبا والممتنع ومثل ذا كلامه فلنتبع. كلامه وكل موجود أنط لسمع به كذا البصر إدراكه إن قيل به. وكل موجود أنط لسمع به كذا البصر إدراكه إن قيل به. وكل موجود أنط لسمع به كذا البصر إدراكه إن قيل به. وغير علم من هذه كما سبس ثم الحياة ما بشيء تعلقت. وغير علم هذه كما ثبت ثم الحياة ما بشيء تعلقت. وغير علم هذه كما ثبت ثم الحياة ما بشيء تعلقت. فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت. أوجب لها ومثل ذي إرادة والعلم لكن عما ذي. وعما أيضا واجبا والممتنع ومثل ذا كلامه فلنتبع. وكل موجود أنط لسمع به كذا البصر إدراكه إن قيل به. وغير علم هذه كما ثبت ثم الحياة ما بشيء تعلقت. Kita masih bicara bab ta'alluq bagi sifat ma'ani. Yang dah lepas kita baru sebut dua, kudrat, iradat. Jadi kudrat, iradat ta'alluq pada mumkinat. Itu jamak dia, mufrad dia, ta'alluq kudrat pada mungkin, iradat pun ta'alluq dia pada mungkin. Bahasa lain mungkin jaiz. Jadi yang ni pun kita bicara ta'alluq, nisbah tempat ta'alluq. Sekali lalu kita sebut dah itu ada cara ta'alluq. Kudrat, cara ta'alluq dia taksir. Sekuasa, itu terjemah kudrat. Allah Ta'ala dia kuasa buat. Jadi kuasa ni peranan kuasa mengada atau meniada. Tu diistilahkan mengada meniada. Tu umum sangat bahasa mengada meniada tu, tapi kata istilah itu yang disebut umum nak faham akidah kita pada kuasa Allah Ta'ala. Mengada meniada tu ijad i'dam tu bahasanya. Kuasa Allah Ta'ala nak buat ni selagi atas nama mungkin, makhluk, baharu, itu tempat ta'aluk kudrat Allah Ta'ala. Dan bila dia buat mengada meniada tu, yang tu dipanggil ta'aluk taksir.
Istilah taksir tu maksudnya ijad ataupun i'dam. Mengada tu maksudnya daripada tak ada diadakan ataupun yang ada ditiadakan. Itu makna umum yang disyarahkan, diertikan kepada makna kuasa. Jadi mengada daripada tiada, tiadakan benda yang dah ada, itu istilahnya taksir. Taksir. Istilah taksir dua tempat tu secara umumnya. Jadi takluk kudrat, tempat dia mungkinat, cara takluk taksir. Iradat, tempat takluk mungkinat juga, mungkin, makhluk, jaiz tu bahasa lain. Cara takluk dia takhsis. So Allah dia ada sifat iradat, mana dia menentu. Semua ketentuan dia. Menentu ni belum buat lagi. Nisbah nak bagi ada, tapi keputusan dah siap sedia pada ilmu Allah Ta'ala dan juga pada kehendak Allah Ta'ala, iradah Allah Ta'ala azali. Nisbah menentu tu nama dia, cara takluk dia takhsis, tempat takluk dia makhluk, mungkin, jaiz. Siap. Itu yang kita belajar. Juga kita wajib belajar lepas. Kita dah belajar lepas antara perkara yang wajib dipaham dalam bab takluk ni. Takluk nisbah kuasa selagi dah mentakluk pada mungkin, pada bab kudrat iradat, bila tanahi, dengan tak ada kesudahan. Maksudnya memang selayaknya untuk Allah Ta'ala nak buat pada mungkin ni apa saja keadaan mungkin. Dan wajib i'tiqadkan bahawasanya sifat kudrat ni wahdah kan dia, iradah pun atas kata iradah yang wahdah, yang satu, tak berbilang, tak ta'adud sifat-sifat Allah Ta'ala daripada jenis yang sama. Selesai, habis. Ini sambung kita. Wal ilmu lakin amma zi. Jadi kudrat iradat ta'aluk pada mungkin. Fa kudratun bimumkinin ta'allaqat. Iradat pun wamis luzi iradatun. Seumpama kudrat ni iradah. Ilmu, wal ilmu lakin amma zi. Bermula ilmu amma lakin akan tapi amma zi. Asal biasanya wal ilmu amma zi. Amma meratai ia, umum, lebih umum ia ilmu. Zi itu si isyarah. Mana ni mana? Kudrat iradat. Kalau kembali pada kudrat, tak apa asalnya disebut fakudratun bimumkinin ta'allaqat. Jadi ilmu dia ada takluk lakin, tapi takluk ilmu disebut lakin tu pasal jangan faham ilmu ni sesama-samanya macam mana kudrat iradat. Tak. Ilmu ada takluk juga, lakin amazi, tapi lebih umum ia ilmu, zi ni kudrat. Maksudnya lebih umum daripada kudrat, termasuk kudrat tu iradat. Pasal takluk ilmu, nisbah tempat takluk bukan saja pada mungkin. Untuk takluk mana lagi? Wa amma aidan wajiban wal mumtani. Wa amma dan meratai ia ilmu, aidan juga, ai raja' tu raja'an. Bahasa lain aidan tu raja'an atau ruju'an. Mana aidan? Aidu aidan. Ataupun raja' tu raja'an. Maksudnya aku batal balik macam mana lepas dulu. Dah disebut macam tu lah, macam ni sekarang. Tu yang bahasa kita jugalah. Zaid datang, Umar pun datang juga. Apa makna juga tu? Juga datang. Datang yang lepas tu. Itulah aidan. Itulah mana aidan tu, juga. Jadi wa amma aidan maksudnya ilmu pun takluk dengan mungkin juga. Aidan juga. Wa amma aidan, selain pada mungkin, ilmu juga bertakluk ia. Wa amma aidan wajiban. Asalnya wa amma wajiban wal mumtani aidan. Asal ayat kalam nasar dia macam tu. Tunggil terbalik yang ni darurah syair. Jadi wa amma meratai juga ia, umum juga ia ilmu ni, nisbah takluk bukan saja pada mungkin, tapi wajiban, dia takluk juga akan benda wajib, wal mumtani
Murad mumtani' itu al-mustahil. Wal mumtani'a wal mumtani' wa amma aidan wajiban wal mumtani'. Maksud wal mumtani' al-mustahil. Ilmu Allah Ta'ala dia takluk juga selain pada mungkin, takluk pada wajibat, mustahilat. Itu kalau jamakkan. Kalau mufrad, takluk pada mungkin, wajib dan mustahil. Wajib mustahil ni akli. Hukum wajib dan mustahil tu wajib dan mustahil akli. Jadi dengan mana apa? Allah Ta'ala ilmu dia lebih umum takluk kudrat iradat. Apa dia? Allah Ta'ala ilmu dia takluk kepada mungkin makhluk atau mahasiswa Allah. Yang wajibat maksudnya Allah Ta'ala dia tahu zat dia, sifat dia, itu wajibat. Wal mustahilat, dan perkara mustahil, apa yang tak layak pada dia. Nisbah ilmu, dia tahu apa yang tak sepatutnya pada dia. Mustahilat tu, ada anak, ada isteri, apa yang tak selayaknya pada dia, semua dalam ilmu dia. Misal tak ada apa pun nisbah ilmu Allah Ta'ala yang terluput daripada dia. Subhanallah, subhanallah, takkan luput sama sekali. Jadi amma aidan wajiban wal mumtani'. Itu tempat takluk. Matan kita dia sebut tempat takluk je. Dan cara takluk ilmu inkishaf. Bahasa inkishaf ni nyata, ternyata, ataupun jelas. Bahkan bukan jelas, dia terjelas, nyata, jelas, ataupun terang, terterang. Itu inkishaf istilahnya. Apa maksud terterang? Maksudnya sedia terang, azali lagi. Itulah maksud ter. Ter tu dengan mana? Tersedia. Antara makna bahasa Melayu ni ter dengan mana? Sedia. Saya balik rumah, tengok nasi telah terhidang. Apa makna terhidang? Sedia hidang, siap dah. Cuma sedia hidang tu tak adalah azali. Hidang bukanlah azali. Tapi nak cerita bahasa ter tu. Jadi Allah Ta'ala kalau kata nyata pada dia setiap satu, Allah bukan nyata pada dia, bukan baru nyata, bukan sedang nyata, tapi ternyata. Apa maksud ternyata? Sedia nyata, azalan, qadiman. Itu yang mana inkishaf tu, inkashafa tu, dia wazan infa'ala, asalnya kashafa, kashaf. Satu kat makhluk kalau Allah Ta'ala beri nama dia kashaf. Makhluk dia tak ada inkishaf. Tapi Allah bukan kasyaf, Allah inkishaf. Pasal kasyaf mesti perbuatan fi'il kepada fi'il fa'il kepada maf'ul. Itu kasyaf. Allah dia tak perlu kepada dia nyatakan pada diri dia apa yang sepatutnya ada pada ilmu dia. Bahkan dia bina lazim inkashafa, ternyata. Dia tak perlu pada maf'ul, pasal dia nak menunjukkan subut wastimrar, nak menunjukkan sabit sifat tu dan berkekalan, tak berubah sikit pun. Itu yang datang wazan infa'ala, dengan mana inkashafa tu qadiman dan azalan. Itu tengok bahasa Arab sikit. Itu yang faham bahasa Arab dengan seluk saraf dia tu, Masya Allah, sedapnya faham. Dia faham tu tak hurai tak apa. Satu, kita perlu pada alat untuk memaham bahasa Arab. Kalau tak faham Arab pun faham dengan bahasa Melayu saya sebut tu. Kalau bahasa Melayu pun tak lulus, tak faham makna terhidang, dia ngaji bahasa Melayu lah sikit, bahasa ibunda pun tak tahu, malu lah. Wa amma aidan wajiban wal mumtani'. Siap. Jadi bahasa lain, ilmu takluk dia, tempat takluk wajib, mustahil, harus. Bahasa lain wajib, mustahil, jaiz. Bahasa lain wajib, mumtani', mungkin. Mumtani', mustahil, sama. Antara belajar ni kena faham muradif, mukhalif, ataupun mudad, perkataan seerti, perkataan berlawan, kena faham. Lepas tu dia kena ada pengayaan bahasa itu, baru boleh tafannun. Istilah tafannun apa? Boleh ada kepelbagaian bahasa, bercakap, istilah. Pasal kaya bahasa, kaya miskin bahasa, kalau nak cerita ke mana, sebut lain sikit dah tak faham, padahal maksud serupa.
Baik, wa ma aidan wajiban mumtani. Itu tempat takluk, jadi cara takluk dia inkishaf. Baik. Itu ilmu. Selesai. Kudrat, iradat, ilmu. Ni seterusnya. Wa mislu za kalamuhu falnattabi'. Wa mislu za kalamuhu. Wa mislu za waw tidak. Dan seumpama itu tu mana? Wa mislu za wa mislu ilmi. Hadza sama itu kan. Kenapa terjemah za tu itu? Pasal tak ada ha. Ha tu baru menunjukkan mana ini. Hadza. Ha ni. Ha ni bahasa kita. Kalau za ni tak ada ha. Itu kan. Za dia ada menunjukkan mana jauh ataupun mutawasit. Dekat ada ha baru dekat. Ha. Tujuan ha pun untuk tambih. Za nika, zaka. Itulah terjemah sekali lalu. Seumpama tu apa? Ilmu. Itu pun kenapa ini itu tu. Yang ni tak ada apalah, syair aja. Kalau tengok Quran, hadis, ini itu tu kena tengok dekat jauh. Pasal apa guna isyarat dekat, pasal apa guna isyarat jauh. Zalikal kitabu la raiba fi zalika. Tu ada zalik, za. Cuma za isi syarah, ada lika, ada lika pula. Ada hunalika da'a Zakaria rabbah, hunalika. Huna, na. Hunalika, yang tu huna isyarah dia. Hunalik. Jadi huna ada ha, ada cuma bila ada lam mesti makna menunjukkan mesti jauh. Jadi zalika ada lam mesti ada makna jauh. Lam makna bu'di. Itulah kitab. Jadi isyarat Quran ni isyarat jauh. Itulah kitab, bukan inilah kitab. Pasal apa guna isyarat jauh? Tu kena ngaji lain lah. Memang alat dia nahu. Kalau kita belajar tafsir, memang kena faham satu-satulah. Satu-satu. Antu baru ngaji tafsir nama dia. Tengok di sini isyarah, tengok murad isyarah, nakirah, makrifah dia, muntadak khobar dia. Nakirah, makrifah lagi, na'at, man'ud, na'at hakiki, na'at sababi, majazi, mana kalam hakiki, mana isti'arah, mana wajah syabah, mana kalam asli, mana makniyah, mana mahzuf, mana ijaz, mana itnab. Banyaknya nak kena bicara. Sabik, lahik, nasih, masuh, am, mutlak, muqayyad, mujmal, mubassal. Mau faham ke saya sebut apa? Nak ngaji tafsir kena macam tu. Baru orang kata baru kena, baru bertemu buku wahy. Kalau baca terjemah tu, bolehlah kita rasa kita ngaji tafsir dah. Tak lagi. Baru terjemah bahasa Itu yang banyak ngaji tafsir jadi wahabi tu. Kenapa? Tak faham murad, tak faham maksud dia. Kalau ngaji betul-betul disiplin, mau jadi wahabi. Tumbuk yang wahabi lagi boleh. Maksud apa? Kita faham betul-betul disiplin ilmu satu-satu. Baik. Wa mislu za kalamuhu. Jadi seumpama ni, itu seumpama tu apa ilmu tu? Seumpama ilmu kalamuhu ialah kalam Allah Taala. Maksud apa? Takluk kalam lah. Kalam ni seumpama ilmu. Benda maksud dia tu. Tak mana wajah syabah serupa ilmu. Pada tempat takluk dia. Ilmu serupa dengan kalam dari sudut tempat takluk. Tak mana? Ada takluk dengan wajib, mustahil, harus. Dengan bahasa lain, kalau hurai dalam maksud takluk ni, takluk kalam kepada wajib, mustahil, harus, maksud dia macam mana? Maksudnya Allah ni sebab sifat berkata dia, dia boleh berkata apa? Dia boleh membicarakan apa? Dia boleh memperkatakan tentang apa? Bila takluk dia pada wajib dan mustahil dan harus, macam mana ilmu, maksudnya dia boleh memperkatakan tentang zat dia, sifat dia. Dia boleh cerita pada makhluk apa hal pada makhluk dulu, kini, akan datang. Dan dia boleh cerita benda yang tak layak pada dia. Itulah maksud kalam takluk dia pada wajib, mustahil, harus. Itu maksud dia. Macam mana ilmu Allah Ta'ala tahu apa? Dia tahu yang perkara wajib. Allah Ta'ala dia nyata pada dia, zat dia, sifat dia.
Nyata pada dia makhluk yang bakal dia nak bagi jadi, yang sedang jadi, akan jadi. Dan nisbah ilmu juga dia tahu apa yang tak selayaknya pada dia. Satu, apa ilmu dia dengan kalam dia mesti mutabik, mesti apa istilah tatbik, mesti synchronize. Apa yang sabit pada ilmu Ta'ala selayaknya untuk Allah kalam dengan perkara itu pada kita. Betul kan? Apa yang dia tahu tentulah dia boleh cerita kita. Satu, takluk ilmu dan takluk kalam serupa dari sudut tempat takluk. Allah sabit ilmu dia pada wajib mustahil harus. Tentulah kalam dia boleh memperkatakan wajib mustahil harus. Okey, itu kaitan ilmu dengan kalam. Cara takluk lain, ilmu nak nyata, jelas, terang, inkishaf, ternyata, terbuka, tersingkap setiap sesuatu kan. Tak ada apa yang tersembunyi pada Allah Ta'ala. Kalam bukan untuk menyingkap. Kalam ni untuk dilalah. Istilahnya, kalam untuk menunjuk apa maksud ni, apa maksud ni, apa maksud ni, apa maksud ni. Jadi takluk kalam dilalah. Kita belajar pun mubtada', khabar, na'at, hal, maf'ulun bih, maf'ul mutlaq, maf'ul ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul bih. Tu kalau bahasa Arab je lah. Nak buat apa tu? Pasal nak faham dilalah. Ini makna apa? Taukid lafzi maksud macam mana? Taukid maknawi macam mana? Taukid fi'il maksud macam mana? Taukid huruf maksudnya macam mana? Taukid lafzi macam mana? Taukid maknawi macam mana? Taukid dalam bab inna makna macam mana? Taukid dalam fi'il, nun sakilah, nun khafifah. Taukid macam tu makna macam mana? Taukid qad makna macam mana? Taukid dengan ada qasam. Taukid juga tu. Taukid dengan ada sumpah maksud macam mana? Taukid dengan lam ibtidak maksud macam mana? Banyak yang kena belajar. Saja saya sebut-sebut tu nak menunjukkan apa? Kita belajar nak pergi ke situ lah. Baru kita akan faham satu. Dan semua ilmu tu duduk dalam kepala, tak boleh tinggal. Tambah kita nak bercakap, semua disiplin ilmu tu mesti dalam kepala. Pasal dengan ada ilmu tu dan faham tu, dia akan mensempadankan apa yang sepatutnya kita bicara dan tak bicara. Dan jangan goreng benda yang tak sepatutnya dibicara, yang tak sepatutnya dipaham, jangan dipaham di situ. Pasal salah disiplin ilmu. Tu besar tu. Kena mengaji ilmu alat tu, baru kita tahu skop dia. Masalah kita sekarang ni apa dia? Orang tak tahu skop. Ilmu pun tak faham, alat-alat pun dia tak tahu. Dia tak tahu ke mana kebolehan ilmu, perkakas yang dia ada tu untuk dimahamkan sesuatu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita, bagi kita ada masa, kelapangan, kebolehan, kecerdikan, kematangan, kesempatan, apa lagi, belanja, kesedaran, kesihatan, kelapangan, itu kot. Untuk memudahkan kita ada masa untuk pergi belajar. Ada orang dia tak boleh belajar pasal halangan situ lah. Ada tak ada belanja, kerana tak ada masa, kadang tak cerdik, kadang mak bapak tak bagi, kadang sendiri malas, kadang setan, kadang nafsu, kadang harta, banyaknya, kadang kena PKP pula, kena halau pula, kementerian pula, masalah saya tu terantuk, hilang ingatan pula tu, macam-macam. Dah nak belajar pun bukan senang. Dah belajar pula, nak boleh faham pula, nak boleh pakai pula, nak boleh guna pula. Masya Allah. Tak tinggal berapa orang dah yang mengaji bab-bab macam tu. Yang banyak ni sembang orang-orang tu boleh lah. Tanya disiplin ilmu, tanya satu-satu sengap. Tu. Nak tahu situ lah. Ni nak punya rahsia dia. Nak tahu tu situ lah. Tanya, tahu tak masalah ni? Boleh tak bersembang ni? Apa di mana bahan ni? Tahu tak? Kalau sebab kitab tu kan. Sebelum ke kitab bicara tu, tanya alatnya dulu. Baik. Jadi seumpama ilmu ni kalamu. Untuk fal nattabi', yang tu takmilah bait je. Maka naklah kita ikut. Maksudnya ulama dah buat rimusan macam ni, ikut je lah. Takluk ilmu wajib mustahil harus. Takluk kalam wajib mustahil harus. Cara takluk ilmu inkishaf. Cara takluk kalam dilalah. Saya duk syarah tadi ke Quran tu dilalah lah. Se-Quran ni macam-macam dilalah, kena faham. Tak faham dilalah tu yang jadi Wahabi, boleh jadi Syiah, boleh jadi pluralisme, boleh jadi Zahiriyah, boleh jadi ayah pin, boleh jadi ayah pan, boleh jadi
apa benda lagi ya? Boleh jadi Rasul Dahri. Itu. Boleh jadi Dahri. Boleh jadi macam-macam. Masing-masing akan guna Quran belaka. Nak suruh injek COVID pun pakai Quran. Nak tak bagi lawan COVID, nak suruh injek vaksin pun pakai Quran. Kita lawan kata tak boleh pakai vaksin pun pakai Quran juga. Bayang tengok. Quran yang sama bertembung. Nak bagi menang pilihan raya, menang parti ni pun pakai Yasin juga. Yang ni pun nak menang pilihan raya pakai parti ni, dua-dua parti lawan, dua-dua pakai Yasin. Quran juga. Doa ke? Macam mana tu? Tak pening tu. Siapa duk betul? Apa kayu ukur nak mengukur dia jalan betul jalan salah. Inilah kebingungan masyarakat lah ni, bingung. Isu vaksin ni pun bingung lah. Isu suruh PKP ni pun bingung lah macam-macam. Ada kata ikut je lah, stay je lah at home. Satu sudut, satu hal. Tapi perlu ke sebenarnya stay at home? Semak balik, tengok balik. Orang kata mesti kerajaan buat betul lah. Ya, betul. Kalau betul, kartel takkan boleh dapat 1,500 tan tu. Boleh tersebar. Kalau betul, takkan ada kilang kasba. Takkan ada tempat pelacuran. Wah, gitu senang. Takkan ada tempat toto. Takkan orang Islam pun boleh bodoh tak baca Quran. Takkan kerajaan buat semua betul. Maunya maksum kerajaan ni. Tak boleh tegur langsung. Kau diam je lah. Kalau gitu ada masalah kan. Kau nak suruh kami diam. Kacau sikit tu. Orang marah sebut tu. Baik, siap. Jadi asanan sebut takluk-takluk tu ikut je lah saya sebut. Ikut je lah ulama' dah buat ni. Ulama' memang alhamdulillah. Walaupun mereka istilahnya tak masuk, mereka mahfuz. Bahkan bukan seorang dua yang mengiktiraf. Seumpama kitab yang kita bicara ni, apa yang telah disyarah oleh mereka, bukan dia 3 orang, pakar semua. Tak ada pakar, jumpa kita pakar ni pun kelahi lah. Yang tu pun dia tak boleh nak jawab dah. Tambah jumpa tutup guru ulama-ulama besar ni, rasa ngangah, lari malam itu je. Sembang Facebook kemas seorang-seorang. Itu pun bahaya juga tempat-tempat itu. Mudahan pelihara lah. Ya Allah. Baik. Fal nattabi'. Maka hendaklah kita ikut. Lam pada nattabi' tu, lam amar. Fal nattabi'. Kita suruh kita. Tu. Mau faham? Kita suruh kita. Saya nak cerita apa? Nattabi' tu, fi'il mudhari' mutakallim ma'ahu ghairuhu. Lepas tu datang lam amar. Hendaklah kita ikut. Hendaklah aku ikut. Kita perintahkan untuk kita ikut. Boleh? Faham? Tak faham? Itu tak faham. Ya Allah. Ngaji lama sikit. Orang nak faham. Apa maksud saya tu? Pasal asal khitab lam amar ni, khitab pada mukhatab, bukan khitab pada mutakalim. Takkan khitab pada mutakalim. Khitab mutakalim ni selalu hanya ada dalam ilmu tasawuf. Pasal nak ajar muhasabah. Yang ni ada mirip untuk dari sudut akidah. Nak supaya muhasabah, nak tabi'. Kita kena ikut. Janganlah nak ikut orang lain. Kita mesti ikut ni ulama yang dah buat keputusan macam ni, rumusan macam ni. Kita mesti ikut. Okey. Sikit ibarat itu. Satu kalau kita tasawuf banyak bahasa-bahasa macam ni. Iyyakum wa iyaya, usikum wa iyaya bi taqwallah. Kalau bab fiqh jarang nak jumpa situ. Pasal fiqh ni khitab je. Tapi kalau ilmu tasawuf banyak khitab bukan pada orang lain. Bahkan mula-mula sekali iyaya dulu. Wa iyaya fattaqun wa iyaya farhabun. Ke kita dulu. Baik, wa kullu mawjudin an yutlisam ibih kazal basar. Kazal basar idrakuhu in qila bi. Wa kullu mawjudin an yutlisam ibih. Wa kullu mawjudin dan bermula waw itibda. Setiap mawjud, setiap apa yang ada, an yutlisam i. Masuk anit alliqa. Masuk anit tu allik, ta'alluqkan oleh kamu. Ta'alluqkan oleh kamu asalnya allik lisam'i kulla mawjudin. Asalnya. Tapi kalau di i'rab kullu tu baca kullu je lah. Asalnya wa kullu mawjudin anithu lisam'i.
Dia ada dhamir yang kembali kepada kullu tu maf'ul bagi anit hu lisam'i. Maksud wa kullu mawjudin, setiap benda mawjud taklukkan oleh kamu lisam'i bagi sifat sama. Sama pula. Sama takluk pada mawjud. Setiap mawjud tu tempat takluk bagi sama. Istilah mawjud lawan kepada makdum. Dan bila disebut mawjud, dengan apa kita bicara, wajib, mustahil, harus. Mawjud, hak wajib, mawjud. Antara yang mawjud, jaiz, mungkin, yang sayujad, yang akan dijadi, ataupun mungkin yang mawjud, yang dah siap mawjud, yang dah sabit wujud, yang hadir wujud, itu mawjud. Mungkin yang sayujad, yang akan diwujud, itu belum wujud lagi. Jadi asal nak sebut termasuk dalam mawjud ni atas bicara wajib, mustahil, harus. Wajibat zat Allah, sifat Allah mawjud. Mungkinan umum bahasa kita sebutlah mungkinan yang memang Allah Ta'ala nak bagi jadi, itu semuanya mawjud, sama ada dah hadir wujud ataupun akan wujud. Yang memang pasti tak wujud, mustahilat. Jadi sama hanya takluk pada mawjud, sama tak takluk pada mustahilat. Jadi mawjud tu wajibat, antara mawjud tu jaizat, yang yujad, yang dah dijadi, ataupun jaiz yang mawjud, yang memang dah ada. Itu adalah tempat takluk sama. Itu maksud. Jadi Allah Ta'ala dengar apa? Tu yang dia dengar zat kita, dengar suara kita, dia dengar warna kita, dia dengar bau kita. Setiap yang mawjud tu tempat sama Allah Ta'ala. Tu takluk sama ni pun bukan hanya pada gelombang dan bunyi. Memang terjemahnya sama mendengar, tapi maksud dengar, masyhur ulama kita syarah, dia dengan mana nyata, tapi nyata sama ialah nyata berbeza dengan nyatanya ilmu. Nyata ilmu, nyata ilmu. Nyata sama, nyata sama. Nyata tu maksudnya terang je lah, terbuka, tak ada tersembunyi. Dan Allah dengar bukan saja yang berbunyi, benda tak bunyi boleh dengar, dalam hati boleh dengar. Jelas kat kita, maksudnya Allah Ta'ala dengar, bukan dengar benda yang bersuara je. Bahkan apa dia Allah Ta'ala, apa saja yang ada Allah Ta'ala dengar semua, bukan nanti berbunyi, dalam hati tak berbunyi. Jadi Allah Ta'ala nak dengar ni bukan saja yang berbunyi. Itu apa? Kesimpulan dah dibuat, dah semak semua. Allah sama, semua mawjud. Setiap apa yang ada, bukan saja benda yang bergelombang atau berbunyi, hatta warna pun Allah Ta'ala dengar. Jadi dengar tu makna apa? Dengar dengan mana? Nyata. Dengar makna terang, jelas, terbuka. Atas nama istilah cara takluk. Apa cara takluk? Sama. Inkishaf. Apa maksud inkishaf? Ternyata, terang, jelas, tersedia. Tersedia, nyata pada dia, azali lagi. Segala sifat dia tu memang sedia lagi azali, bahkan nyata pada dia. Setiap yang mawjud semua jelas, terang, nyata. Tak perlu dengan usaha, tak perlu dengan buat sesuatu ujian atau seumpamanya untuk jelas nyata sesuatu pada Allah Ta'ala. Pasal dia inkishaf. Tadi inkishaf ilmu, ni inkishaf sama. Tempat takluk sama, tempat takluk dia mawjud. Ya. Kazal basar. Asalnya wa kaza al basar. Macam itulah juga basar. Maksudnya sama takluk pada mawjud, basar pun takluk pada mawjud. Ya. Kazal basar. Kemudian idrakuhu inqilabi. Asalnya wa idrakuhu, atau daripada basar. Kazal basar wa kaza idrakuhu. Macam mana basar juga takluk pada sama, pada tempat macam mana sama tempat takluk daripada mawjud. Wa idrakuhu, begitu juga idrak Allah Ta'ala. Kita bicaralah bab idrak itu. Itulah sifat yang menghimpunkan tiga nisbah kat kita, kebolehan capai dengan panca indera, membau, menyentuh, merasa. Tu maksud idrak tu.
Kata pendapat yang mensabitkan idrak dan menghitungkan idrak sebahagian salah satu daripada sifat ma'ani pada Allah Ta'ala. Yang ni atas jalan Maturidiyah. Ada idrak. Jadi kalau idrak takluk mana pula? Sama juga. Sama takluk pada mawjud, basar takluk pada mawjud, idrak pun takluk pada mawjud. Maksudnya Allah Ta'ala mendengar, membau, merasa, semua mawjud ada 3, ada 5 takluk tu. Sama, basar, membau, menyentuh, merasa, campur dengan ilmu, 6 takluk situ pada setiap yang mawjud. Masya-Allah. Itu yang antara makna wallahu ala kulli syai'in muhit. Ada muhit bi ilmi, ada muhit bi sam'i, muhit bi basari. Atas kata idrak, muhitun bi idraki. Masya-Allah. Masya-Allah apa? Ya Allah, mana mau lari? Satu kena faham la ilaha illallah. Apa dia? La ilma illallah, la sama illallah, la basar illallah, la idrak illallah. Kita ni apa? Kita ni mudrak. Maksudnya maf'ul. Dia yang bagi kita idrak. Wajib atas kita iman Allah lah bagi. Dia ni dengan kita ni, ya Allah, mana ada pernah kita ni terlepas daripada dia sama sekali. Itu yang Allah meresat Allah sama dengan kita, sentiasa dengan kita. Cuma kita lah banyak lupa dengan dia. Dia tak pernah tinggal dengan kita. Kita yang banyak tinggalkan dia, lupa dengan dia, zikir kat dia, tauhid kat dia pun tak ada. Astagfirullah. Tu yang kena istighfar tu. Dia wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Macam mana qarib? Bukan saja qarib, wa nahnu aqrabu. Siapa aqrabu? Mana pernah dia tinggalkan kita, mana pernah dia biarkan kita. Semua yang ada kat kita ni limpah kurnia dia. Kita ni menzahirkan dia. La ilaha illallah. La ilaha. Tak ada yang bersifat uluhiyah melainkan Allah Ta'ala. Kita ni tak ada uluhiyah sama sekali. Ni ada ni macam mana? Mazhar uluhiyah pada kita. Tu pelajaran tauhid tu. Nak dapat macam tu, nak mengaji suku, faham, alhamdulillah. Lepas tu nak buat macam mana? Kena banyak jadi ahli zikir. Hatta tam tazija bilahmihi, bidamihi walahmihi. Mudahan. Amin. Apa cerita tu? Idrak. Asalnya wa idrakuhu ai kaza, maksudnya seperti ni, sama ni yang kata anit kullu maujudin bagi sama, itu juga anit lil basar li sama. Anit kullu maujud juga lil basar. Wa idraku, itu ada isqatil atif, asalnya wa idraku tapi tak buah waw wasal durrah syair. Kazal basar wa idrakuhu. Tang idrak ni bila? In qila bih, jika dikatakan bihi bi idrak. Maksudnya atas kaul yang kira idrak, sebutlah idrak salah satu sifat ma'ani, dan ada tentu maknawiyahnya. Lepas tu tempat takluknya ni mana? Pasal sifat ma'ani tak ada takluk, hanya hayat. Lepas tu idrak ada takluk? Ada. Mana tempat takluk idrak? Maujud. Siap. Ngaji tu nak faham. Ni faham ilmu. Dah faham ilmu nak macam mana? Nak boleh inkishaf pula. Boleh kasyaf. Boleh idrak, boleh hadam, boleh telan. Itu nak buat apa? Sampai ta'assar fi qulubina. Kesan dalam hati kita. La ilaha illallah. Wallah. Itu yang bau. Sebut Allah tatma'innul qulub. Bi zikrillah tatma'innul qulub. Zukirallah wajilas qulubuhum. Akan faham wala zikrullahi akbar. Sebut Allah ni benda besar. Siapa besar? Faham maksud Allah tu. Nak kata apa? Nak idrakkan maksud Allah tu, ada zauq pada Allah tu. Ya Allah dia kullu ma'bud bihaq, mesti mustaqil yang kullu masih wa mustaqirun ilai kullu ma'adahu. Antara menyebabkan dia istighna tu pasal apa? Pasal dia wujud, dia qidam, dia baqa, mukhalafah li hawa, dia sekian bi nafsi. Dia juga sama basar kalam. Satu, dia istighna an kullu masih wahu. Lepas tu pasal apa pula kita fakir? Pasal dia wahdah, satu je, satu fakir kat dia. Dia kudrat, iradat, ilmu, hayat, satu kita fakir kat dia. Itu khas bahas la ilaha illallah. Depan ni lah jumpa, dia akan rumuskan dalam la ilaha illallah. Wa jami'un ma'na allazi taqarrara syahadatul islami fatrahil mira. Jumpa depan ni, insyaAllah.
Selesai. Wa ghairu ilmin hadhihi kama sabat. Dan dia kata wa ghairu ilmin hadhihi kama sabat. Wa ghairu ilmin, lain pada ilmu, hadhihi, ni. Bahasa lain kalau susun dalam kalam kita, hadhihi ghairu ilmin, ni lain pada ilmu. Hadhihi tu mubtada', ghairu ilmin tu khabar. Boleh juga wa ghairu ilmin hadhihi. Ghairu ilmin tu mubtada', hadhihi tu khabar. Terjemah asal, lain pada ilmu. Ni apa? Hadhihi tu kembali pada salasah hari. Tu guna hadhihi tu pasal dia jamak. Kullu jam'in untuk isyarat muannas. Apa dia hadhihi tu? Sama, basar, idrak. Sama, basar, idrak ni ghairu ilmin, lain pada ilmu. Boleh faham? Apa maksud lain pada ilmu? Dari sudut mana? Dari sudut tempat ta'aluk dan dari sudut cara ta'aluk. Ilmu antara ta'aluk dia wajib mustahil harus, itu tempat ta'aluk. Dan bila tempat ta'aluk ilmu situ, maujud ni ada sebahagian daripada maujud ni, ada sebahagian daripada ta'aluk ilmu. Itu satu. Jadi Allah Ta'ala dia dengar apa? Dia dengar setiap yang maujud. Dia sama setiap, dia basar setiap yang maujud. Dia sama setiap yang maujud, dia basar setiap yang maujud, dan dia idrak setiap yang maujud. Dan cara pula Allah ilmu dia inkishaf pada wajib mustahil harus, basar inkishaf pada maujud, sama inkishaf pada maujud, idrak inkishaf pada maujud. Jadi faham sekali inkishaf. Ilmu pun inkishaf macam sope je. Ada tak? Wa ghairu ilmin hadhi. Maksudnya apa? Lain pada ilmu. Ni, tiga ni. Maksudnya apa? Inkishaf sama, lain daripada inkishaf ilmu. Inkishaf basar, lain daripada inkishaf ilmu. Inkishaf idrak, lain daripada inkishaf ilmu. Pasal apa lain? Pasal ilmu sifat lain, sama sifat lain, basar sifat lain. Dalam kitab Quran pun sebut datang dengan waw kan. Wallahu sami'un basir. Yasma'u, ada sebut yasma'u, yabsuru, ya'lamu, nak menunjukkan ilmu lain, basar lain, sama lain. Ada tempat datang dengan ataf. Nak menunjukkan al-atfu yaqtadi taghayyur. Nak sebut tu kawan yang sebut ulama kenapa kata ilmu ni ghairu hadhi, atau ghairu ilmin hadhihi ghairu ilmin. Ni tiga ni lain pada ilmu. Boleh. Nak faham Arab tu, nak faham saya cakap apa tu. Kalau boleh sambil tu faham Arab tu, masya-Allah mujur. Tapi apa saya sebut Melayu tu saya telan. Itulah faham Arab tu. Kalau saya faham Arab tu, satu saya cerita macam tu, baca hak terjemah tu, saya tak apa sedap aja terjemah tu, dia ganggu sikit. Saya suka saya punya. Apa perhati tengok saya sebut apa tu. Wa kullu mawjudin anitri sam'i. Wa ghairu ilmin dia. Kama sabat. Jadi kata ghairu ilmin ni hadhi ni ghairu ilmin. Kalau agak susah tu terbalik kan. Faham untuk tak khabar itu. Maksudnya apa? Sama basar idrak ni ghairu ilmin, lain pada ilmu. Boleh faham macam tu okey tu. Okey tu. Bahasanya bukan ilmu sama basar ni sampai dah. Mengiktikadkan berbezanya sifat Allah Taala. Sifat Allah yang berbeza diiktikadkan satu boleh jadi kufur. Maksudnya apa? Istilahnya menafikan apa yang Allah Taala isbat, dia taghayyur. Ya kan? Sikit je akidah tu. Satu kena jaga, satu dia bagi perhatian, kena faham ada mughayarah antara ilmu dan sama' dan basar. Atas qila yang kata ada idrak, in qila bih tu idrak pun lain daripada ilmu, lain daripada sama', lain daripada basar. Lain. Dan kata mughayarahnya, ghair tu mughayarah, faham ghair tu mughayaratu ilmin min hadhihi thalatha as-sam'i wal basari wa idrak kama sabat, seperti mana telah sabit ia ma, apa dia ma tu? Mughayaratu ilmi bi hadhihi thalatha. Itu tempat beza dia. Wis sumbal hayatu ma bi syai' ta'allaqat. Kemudian summa tu atau tidak, tapi tak murad dengan summa. Datang summa tu pasal nak menunjukkan ataf semata-mata, tak menunjukkan makna tertib wa tarakhi, tak ada. Semata-mata datang untuk makna ataf saja. Itu yang ataf yang keluar pada makna asal ataf.
atau asal makna ada mutlaqil jam'i, ada tartib wa ta'qib, tartib wa tarahi, ada mana litakhyir, ada makna litaswiyah, ada makna libahah, macam-macam makna-makna huruf ataf ni. Ngaji nahwu jumpa semua tu. Ada istidrak, ada makna maskutun anhu, masya-Allah, ada macam-macam ngaji lain lah tu. Jadi ataf ni makna ataf semata-mata dengan makna waw. Boleh sah makna itu. Summa dengan makna waw. Ataupun summa atau sama ibtida. Al-hayatu ma bi syai' ta'alaqat. Asalnya al-hayatu ma ta'alaqat bi syai'. Itu pun asal ayat macam tu, tapi susun macam ni darurah syai'ah. Summa al-hayat ma bi syai' ta'alaqat. Tidak ada dengan sesuatu pun ta'alaqat, bertakluk ia hayat. Maksudnya ma ta'allaqat bi syai'. Tidaklah ta'alluq ia hayat bi syai' dengan apa-apa. Syai' itu maksudnya nak menunjukkan hayat memang tak ada ta'alluq. Nak cerita hayat tak ada ta'alluq. Jadi rumusan kita sebut yang terdekat ni, hayat tak ada ta'alluq. Sama' basar ta'alluq pada mawjud. Begitu juga idrak ta'alluq pada mawjud, atas kaul yang kata ada idrak. Ilmu dan kalam ta'alluq pada wajib mustahil harus. Kudrat iradat ta'alluq pada mungkinat. Sebab cara ta'alluq, kudrat ta'alluq taksir, ijad i'dam. Iradat ta'alluq taksis mungkinat. Ilmu, kalau cara ta'alluq, inkishaf ilmu. Kalam, cara ta'alluq, dilalah. Nak dilalah sama ada dilalah khas dengan kalam, mestilah dilalah lafziyah, dengan mana dilalah tadammuniyah, dilalah mutabaqiyah, ada dilalah iltizamiyah. Nanti yang kena syarah dengan ilmu mantik untuk mengembangkan maksud dilalah tu. Dilalah pun ada dilalah lafziyah, ghairul lafziyah. Dilalah pula ada dilalah tadammun, mutabaqiyah, iltizamiyah. Ada dilalah dengan qawaid nahwu pula, dengan kaedah lughah. Dilalah apa? Dilalah hakikiyah, dilalah majaziyah, dilalah tartibiyah, dilalah wasfi makna macam mana, dilalah ataf makna macam mana, dilalah taukid makna macam mana, dilalah mubtada' dengan khabar tak ada lam ibtida' macam mana dilalah dia. Kalau ada lam ibtida' dilalah macam mana. Kalau berulang kali ada taukid lafzi, dilalah macam mana. Dilalah dengan ada qasam, mana dilalah macam mana. Dilalah ijaz, dilalah macam mana. Itnab, dilalah macam mana. Musawah, dilalah macam mana. Dilalah wasal macam mana. Waqaf, dilalah macam mana. Mau faham saya cakap? Ya. Itu kan boleh bahas sikit-sikit benda tu. Satu kita tengok yang apa yang hak sentot tu, kalau disebut yang Quran tu, nak sepak yang rasanya. Betul? Tak ada apa, dia tak ada apa. Dia terjemah bodoh kan. Kita dengar pegang, kau segeram. Cakap tak emosi lah. Tapi bila kita bahas ilmu, itu ada disiplin. Kalau jumpa dengan dia, tak yakin lagi apa. Pagi tanya dia disiplin ilmu. I'rab, mubtada', khabar, ijaz, itnab, musawwah, nasikh, mansukh. Banyak tu kan. Asal memang tak lebih. Pasal kalau dia faham, dia takkan cerita benda yang salah. Macam mana dia syarah salah. Pasal disiplin ni tak ada. Pasal tu dia jadi kelang kabut. Ulama kita dah ajar kita dengan disiplin ni. Kita dengar, Allah, apa benda dia cakap ni, baik diam. Lagi dia cakap, lagi dia bodoh. Lagi dia cakap, lagi nampak bodoh dia. Lagi dia syarah, lagi nampak bodoh dia. Pada dia boleh, ni pada dia nampak dia pandai. Dia akan tegak benang wasah dia. Padahal lagi dia cakap, lagi bodoh dia. Lagi dia cakap, lagi nampak dia pandai, lagi nampak bodoh dia. Lagi nampak cuma camping dia. Lagi nampak mana dia tak faham tu. Dan kenapa dia tak faham tu. Macam mana boleh ke sana tadi? Nak buat kesimpulan tentang ilmu, dilalah. Kalam, dilalah. Sama, saya sebut ada cara dilalah. Cara dilalah dia inkishaf sama. Basar ada inkishaf basar. Lain-lain semua tu. Dah sebut dah. Ghairu ilmin hadhi. Lain. Tiga ni lain pada ilmu. Idrak pun inkishaf juga. Habis. Lepas tu ayat tak ada. Tak ada ta'aluk. Habis. Benda yang dia ajar ni format. Dengan ni memudahkan kita untuk faham, dan kita boleh nisbahkan apa yang sabit tak sabit pada Allah Ta'ala,
Yang ni disiplin besar untuk kita faham akidah. Faham hak ni, terjun masuk ilmu tauhid, ilmu hadis, ilmu tafsir, insya-Allah tak silap. Maksudnya apa? Faham kita disiplin-disiplin bab ketuhanan. Tu pun tak selesai lagi, ada lagi. Nama-nama dia, sifat dia, ni nak faham. Nanti dia sebut pula ada menunjukkan makna baharu pula, ada makna hudus wa tajaddud pada Allah Taala. Sedangkan kita belajar dah Allah Taala ni qadim. Tak ada benda baharu pada dia. Yang baharu ni makhluk takkan ada sifat uluhiyah sama sekali. Dia tengok macam ke Allah Taala pun ternafi uluhiyah pada dia. Oi, takkan gitu. Macam mana nak buat? Apa dilalah yang menyebabkan yang tu? Jadi ayat macam tu mesti dah dipanggil majazi, tak boleh panggil hakiki. Pasal kalam hakiki mengertikan kalam hakiki itu pasal makna Quran, pasal makna Al-Quran, pasal makna hadis. Seolah-olah membatalkan Al-Quran dan hadis, macam tak beriman dengan Allah Taala je. Mana mungkin Al-Quran dan hadis boleh dibatalkan? Mesti betul, dia mesti dilalah. Ada ialah dia, macam mana nak faham dilalah bagi betul? Macam mana nak betulkan kefahaman ni atas kesilapan kita duk faham hadis zahir, hadis muhkam, hadis mutasyabihat. Oh, mesti ada disiplin ilmu dia, ulama dah syarah siap dah. InsyaAllah jumpa ke depan. Wa indana asma'uhul azimah. Itu dulu. Ada soalan? Anda kahwin belum? Tak lagi? Itu mungkin saya hujat lah. Mungkin ke tak mungkin yang kahwin? Ke mungkin tak? Cuma atas istilah sayujat ni, cuma kalau kahwin dalam istilah ilmu tauhid, sayujat tu dia menunjukkan akan datang satu, dan dia memang dah pasti datang pada Quran hadis. Itu baru termasuk dalam istilah mungkin sayujat. Kiamat berlaku tak? Dah kiamat belum? Pasti berlaku. Mu kahwin? Belum tahu. Entah tak nak kahwin mati. Oh, kena doa dah. Memang nisbah bahasa sayujat, tapi itu tak termasuk dalam sayujat. Masuk dalam mungkin aja. Kita mungkin yang mungkin lah. Tapi kalau kiamat sayujat, Nabi Isa turun sayujat, Imam Mahdi sayujat, bangkit pada kubur sayujat, tiup sangka kala kedua sayujat, di mahsyar, himpun di mahsyar sayujat, al-jannah fil jannah, al-kafir fil nar khalidina fiha sayujat. Dia akan berlaku dan pasti berlaku. Itu dipanggil mungkin sayujat. Dalam satu istilah dia mungkin sayujat. Dalam istilah lain yang tu dipanggil wajib li ghairi. Wajib li ghairi. Itu yang banyak benda tu istilah nak sebut tu. Sampai atas tanya sayujat tu, itulah. Kalau mungkin yang pada makhluk boleh jadi, tak boleh jadi. Covid ni nak habis bila? Setahun lagi habis lah. Contoh sayujat. Sayujat tu tak sayujat dalam istilah. Pasal dia bukan pasti. Dia mungkinat. Atas nama umum mungkinat. Dia bukan mungkin sayujat. Di sebaliknya pula ada mungkin lam yujat. Dia mungkin yang Allah Ta'ala takkan bagi jadi sama sekali. Ada dua Nabi Muhammad. Takkan ada. Imam Mahdi cancel turun. Subhanallah. Takkan jadi. Adalah Imam Mahdi cancel turun. Mampu. Siapa kita bukan Tuhan nak buat keputusan tu. Mungkin Allah Ta'ala tukar kot keputusan dia. Tak bagi jadi Imam Mahdi. Yang tu tak bagi jadi Nabi Isa. Cancel lah, tak bagi jadi Dajjal turun. Kesian tengok umat sesat banyak lah. Tak bagi Dajjal pun macam Dajjal lah. Macam mana? Subhanallah. Takkan jadi, takkan bertukar tu. Jadi yang tu dia mungkin untuk menafikan perkara yang tu mungkin lam yujad, takkan jadi di sebalik daripada apa yang telah dijanji. Apa yang dijanji itu sayujad. Lain daripada hak telah dijanji itu mungkin lam yujad, takkan jadi sebaliknya. Tu ada istilah dia, ada kitab bahas pula tu khas cerita mungkinatnya. Dalam ilmu tauhid ni ada satu kitab khas cara apa? Al-Mumkinat. Cerita mungkinatnya tebal tu. Itu mungkinat. Tu Nabi Khidir, mungkinat tak mungkinat? Yang jumhur ulama sebut apa hidup satu hal, kita tak nak jumpa tak kena punya pasal kan. Tapi yang kata mitos tampar sekali. Yang kata musim PKP ni belajar Nabi Khidir ni, tak apalah, jadilah. Musim PKP itu belajar lafaz Allah kan.
Dia ada adik-adik geng ada satu kepala tu. Apa cerita ni? Okey, jawab soalan tu kata. Lain? Baitul Izzah ke Mahfuz kan? Ha? Baitul Izzah lain. Baitul Izzah tak ada pun dalam ni. Tapi saya tengok ada Baitul Tak ada apa? Tak ada pun kat dalam ni. Tapi saya ada baca kitab, dia kata Baitul Izzah tu dengan Mahfuz dia sama. Tak sama. Tak lama kan? Hang baca kat mana? Kitab apa tak? Muktabar ke tak muktabar ke haji semua baca kitab Facebook kan? Baca kitab tu yang tapi tanya tu baguslah kan? Lu Mahfuz tu ni lah. Lain. Lauh Mahfuz makhluk. Baitul Izzah apa makhluk? Baitul Izzah ni dia langit dunia. Tempat transaksi maklumat daripada Lauh Mahfuz sebelum turun ke bawah. Tempat transaksi, bahasa mudah gitu. Baitul Izzah. Quran asal tulis kat Lauh Mahfuz, turun sekaligus dekat Baitul Izzah. Jadi dia tempat transaksi. Lepas tu daripada Baitul Izzah turun sikit. Itu antara jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebut adanya Baitul Izzah yang inna anzalnahu fi lailatul qadri tu turun sekaligus daripada Baitul Izzah Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Daripada Baitul Izzah lah ke Rasulullah tu sikit tu wa nazzalnahu tanzil. Turun sikit tu daripada Baitul Izzah ke Rasulullah. Jadi Baitul Izzah lain dengan Lauh Mahfuz, lain. Baitul Izzah dia sama dunia, langit dunia. Satu nisbah Allah Ta'ala mencatat ni, ada nisbah ke ilmu Allah Ta'ala, hak tu tak boleh fikir macam mana. Tapi sabit pada ilmu dia. Hak tu lah yang mubram, tak ada ubah langsung. Taksis dia azali, qadim, tanjizi hadis, tanjizi qadim, tanjizi qadim pada ilmu Allah Ta'ala, pada iradah Allah Ta'ala. Lauh Mahfuz tempat tulis, Baitul Izzah tempat transaksi juga kat kita rahim ibu. Itu 3 tempat yang biasanya disebut dalam hadis yang berlaku proses-proses menuliskan beberapa ketentuan Allah Ta'ala kepada makhluk. Lain rahim ibu lain. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نور كل ما من نور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ونبعنا برحمتك يا ارحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين وسلم تسليما على جميع الانبياء والمرسلين الحمد لله. اللهم صل افضل صلاه على اسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغافل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.